Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Yadim TV bersiaran bersama saya Hadijah Musanib. Antara paparan menarik berita Yadim TV. Yadim terima 11 alpa yang baharu. Sijil audit tanpa teguran 2 tahun berturut-turut, bukti kecekapan pengurusan keuangan Yadim. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim telah menerima seramai 11 orang ahli lembaga pemegang amanahnya alpa yang baharu dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Watikah berkenaan yang berkuat kuasa hingga tahun 2022 disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Mendahului penerima ialah Yang di-Pertua Yadim yang berusaha Ustaz Nasruddin Hassan, diikuti timbalannya Yang Berbahaya Dato' Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti. Turut menerima watikah pelantikan mereka ialah Profesor Dato' Dr. Muhammad Yaakob atau Zulkifli Muhammad Yusof, Dato' Dr. Nur Hafizah Musa, Dr. Muhammad Faiz Nakman, Yang Berusaha Dr. Safinar Saleh serta Ustaz Muhammad Zaidi Ramli. Penerima lain ialah Yang Berhormat Ustaz Ahmad Fathan Mahmud atau Mahamad dan Tuan Sainuri Yahmin. Dua lagi yang turut dilantik ialah Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jahya dan Dato' Loling Othman Alwi. Zulkifli menyatakan beliau mempunyai sepenuh keyakinan untuk barisan alpa Yadim yang baharu yang terdiri daripada profesional pelbagai bidang seperti akademik, sukarelawan, tokoh motivasi dan sebagainya untuk memimpin dan mengemudi badan dakwah ini menjadi lebih cemerlang. Mereka yang dilantik ini telah menceburkan diri dalam bidang dakwah sejak sekian lama. Saya berharap agar Yadim ketika di bawah saya ini akan menjadi badan dakwah yang paling cemerlang, ujarnya. Beliau turut berharap alpa yang baharu dilantik ini akan memimpin Yadim mendepani usaha dakwah ketika ini yang semakin mencabar. Zulkifli juga menyatakan supaya Yadim menumpukan usaha dakwah kepada golongan seperti banduan, orang asli, mereka yang terbabas dalam kehidupan, pelajar serta usaha menyatukan badan bukan kerajaan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim telah menerima pengiktirafan dan dianugerahkan sijil audit tanpa teguran selama 2 tahun berturut-turut bagi laporan penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 daripada Juruaudit Bertauliah Zurin & Co. Sesi pembentangan laporan penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 telah disampaikan oleh Badrul Arif Muhammad Yassin selaku Juruaudit Zurin & Co. pada 12 Ogos 2020 di Ibu Pejabat Yadim kepada Yang di-Pertua Yadim yang berusaha Ustaz Nasruddin Hassan. Hadir sama ialah Ketua Pegawai Eksekutif Tuan Kamarul Arif Tuan So, pegawai-pegawai daripada sektor keuangan serta unit audit dan kualiti Yadim. Pada pendapat para juruaudit bertauliah tersebut, Yadim telah menyediakan penyata keuangan bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2019 dengan wajarnya menurut piawaian Laporan Entiti Persendirian Malaysia MPERS dan keperluan Ordinan Pemegang Amanah Perbadanan 1952 di Malaysia. Ustaz Nasruddin yang melahirkan rasa gembira dengan kejayaan itu berkata, ia membuktikan Yadim berjaya menguruskan dana dan sumbangan yang diterima dengan baik sekaligus mengangkat martabatnya sebagai badan dakwah utama di Malaysia. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menjemput Persatuan Muafakat Pondok Se-Malaysia PMPS untuk turut serta dan bekerjasama dalam bidang penyelidikan dengan badan dakwah ini menerusi sektor penyelidikan, penerbitan dan antarabangsa ketika menerima kunjung hormat PMPS pada 12 Ogos lalu. PMPS yang mewakili kira-kira 250 pondok di seluruh Malaysia tentunya boleh menyumbang pengalaman dan pengetahuan yang cukup banyak dan berharga, ujar beliau. Antara yang hadir mewakili PMPS ialah pengurusinya Mukhtar Senir dan Timbalan Pengurusi 2 Mutalib Ma'aruf. Kita tahu pondok-pondok mempunyai keistimewaannya tersendiri, terutamanya dalam penguasaan warisan ilmu Islam dengan pengajian kitab Turat, kitab-kitab muktabar yang perlu kita manfaatkan untuk menjayakan gerakan dakwah, katanya.
Dalam pertemuan itu juga, Yadim dipelawa untuk menyertai sesi dalam satu ijtima yang menghimpunkan guru-guru pondok dan para pelajar pondok dari seluruh negara yang akan diadakan di Pulau Pinang pada hujung Oktober ini. Ijtima ini bakal membincangkan isu-isu berkaitan dan memperkasakan institusi pondok di negara ini. Mutalib ketika mempelawa Yadim berkata pihaknya amat berharap badan dakwah ini akan dapat menyertai sesi dialog yang diadakan dalam ijtima itu nanti. Turut dibincangkan dalam pertemuan ini ialah suntikan pengalaman sekolah-sekolah pondok untuk diaplikasikan dalam program Pekadiran Yadim seperti Rakan Siswa Yadim dan Dai Muda Yadim. Ikon Cilik Yadim, pencetus inspirasi ummah, menjadi tagline program Ikon Cilik Yadim ICY yang mensasarkan peserta berumur 10 hingga 11 tahun, anjuran Sektor Latihan dan Pekadiran SLP di bawah penyelarasan Unit Sekolah Kepimpinan Muda. Program itu bertujuan membina pelapis rakan dakwah Yadim di peringkat sekolah rendah, selanjutnya menjadi rakan remaja Yadim di peringkat sekolah menengah adalah platform untuk mempamerkan bakat dan kemahiran para peserta. Unit Sekolah Bahagian Kepimpinan Muda Kemuda Yadim telah mengambil inisiatif mengadakan siri taklimat pelaksanaan di Pejabat Yadim Negeri Johor pada 12 Ogos bersama Wakil Rakan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk meneliti kaedah pelaksanaan yang berkesan. Yadim diwakili Pengarah Kanan Sektor Latihan dan Perkadiran Kapten Samsudin Munir, Pengarah Yadim Johor Muhammad Amar Abdullah, Pengarah Kemuda Syari Zalmat serta pasukannya. Manakala Jabatan Pendidikan Negeri Johor diwakili Ustaz Zaimi, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam. Kemudian pada 13 Ogos, Unit Sekolah Kemuda telah meneruskan inisiatif siri taklimat pelaksanaan kepada Koordinator Wilayah Persekutuan, Selangor dan Pejabat Yadim Negeri Sarawak bersama Wakil Rakan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk meneliti kaedah pelaksanaan yang berkesan. Program ini berkonsepkan kaedah uji bakat, kem latihan dan kursus bermodul dan diakhiri pentas akhir yang akan disiarkan secara langsung di televisyen. Fasa pertama uji bakat bermula di wilayah Persekutuan, Sarawak, Johor dan Terengganu. Ibu bapa yang berminat boleh menghantar penyertaan melalui borang atas talian yang akan dimaklumkan di laman sesawang rasmi Yadim di www.yadim.com.my atau kunjungi Facebook Yadim untuk butiran lanjut. Pulau Langkawi sudah terkenal sebagai sebuah pulau pelancongan, namun Pulau Tuba yang terletak berhampiran dengannya kurang diberi pendedahan. Menyedari terdapat kewajipan melaksanakan tanggungjawab dakwah di pulau berkenaan, Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Kedah telah melaksanakan program Yadim Peduli Musaadah COVID-19 pada 14 Ogos lalu. Program ini diadakan dengan kerjasama Koperasi Bes Tuba yang beroperasi di pulau berkenaan. Seramai 30 keluarga yang memerlukan dari Kampung Teluk Berembang, Kampung Selat Bagan Neo dan Kampung Tepi Laut di pulau berkenaan telah disantuni. Lebih istimewa lagi, delegasi Yadim Peduli ini berjaya menjejaki Sepora Amin atau lebih mesra dikenali Tok Pora yang berasal dari Kampung Teluk Berembang, Pulau Tuba. Suaminya telah pergi menghadap Ilahi 20 tahun yang lalu dan mempunyai 9 orang anak dan 5 daripadanya juga telah meninggal dunia. Kisahnya pernah tular di media massa berikutan umurnya lebih 1 abad namun masih kuat bekerja sebagai nelayan. Sedikit sumbangan dihulurkan iaitu makanan asasi kepada Tok Pora dalam program tersebut. Sementara itu, antara lain yang disantuni Yadim di pulau ini termasuklah asnaf, pesakit kronik dan warga emas. Mereka menerima makanan asasi seperti beras, minyak masak, kicap, sos dan lain-lain lagi. Mewakili badan dakwah ini ialah Pengarah Yadim Kedah Hafsah Hussein serta kaki tangannya. Turut serta dalam program ini ialah Imam Masjid Al-Wafa di pulau berkenaan, Nur Rejab. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Kelantan pada 14 dan 15 Ogos telah melaksanakan program bicara dakwah dan ziarah prihatin kepada masyarakat orang asli di daerah Gua Musang, Kelantan. Selain tanggungjawab berdakwah, ia juga adalah untuk mengeratkan hubungan dengan kelompok tersebut bagi memastikan mereka tidak rasa terpinggir. Program bersama orang asli bermula di Kampung Poh pada 10 pagi 15 Ogos. Sebanyak 20 set sumbangan mengandungi keperluan makanan disampaikan kepada penduduk di perkampungan ini oleh Penolong Pengarah Yadim Kelantan, Aidi Kusuma Mamat.
Manakala di Kampung Kerbuk pula, sebanyak 30 keluarga menerima sumbangan barangan makanan. Masyarakat orang asli yang ditemui mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan dan berharap agar ziarah ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Program ini turut disertai oleh 2 kaki tangan penggerak masyarakat orang asli daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Mustafa Kamal Abdullah dan Nur Amalina Ismail. Terdahulu pada 14 Ogos, program Bicara Dakwah telah diadakan di Surau Al-Raudah, Bandar Baru di sini. Program dimulakan dengan kuliah agama oleh penceramah bebas Amir Ghani. ID kemudiannya menyampaikan 10 set sumbangan kepada asnaf yang dikenal pasti bagi meringankan beban mereka. Hadir sama ialah pengurusi surau Ustaz Asrul Muzamil atau Aminuddin Ismail. Sekian berita Yadim TV kali ini. Terus ikuti kami di laman web dan Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Bagi mengakhiri berita minggu ini, Yadim TV membawakan sambutan Ma'al Hijrah tahun 1442 Hijrah 2020 Masihi. Dakwah itu menyatukan, bukan memecahkan. Assalamualaikum. 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta.